Indah berbalam si awan petang berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengurusan kewangan saya ucapkan buat semua. Saya Abu Zabino selaku moderator kita pada hari ini. Selamat datang ke forum yang bertajuk Pengurusan Kewangan Sekolah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Peringkat Semester 8 Pelajar Pendidikan Khas Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Hadirin sekalian, pepatah ada menyebut tak kenal maka tak cinta, sudah kenal pastinya mesra. Oleh itu, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk kita perkenalkan ahli panel kita pada hari ini yang telah saya jemput khas daripada Sekolah Sains Alam Shah Putrajaya. Dipersilakan ahli panel kita yang pertama iaitu Cikgu Utaya selaku Guru Besar SK Sains Alam Shah Putrajaya. Apa khabar Cikgu? Terima kasih, khabar baik saudara moderator, dan terima kasih kerana menjemput saya ke forum ini. Sama-sama. Baiklah, terima kasih juga kerana sudi untuk berkongsi dan sama-sama untuk kita berforum pada hari ini, Cikgu. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang pertama. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Syafa Atika selaku penolong kanan pentadbiran. Apa khabar Cikgu Syafa? Alhamdulillah, terima kasih pengurusi moderator kita. Terima kasih kerana menjemput saya ke forum kita pada hari ini. Sama-sama Cikgu Syafa, berkacamata hari ini ya dengan berkerusikan Thomas yang membuat dia lebih bersemangat untuk sama-sama kita berkongsi malam ini. Baiklah Cikgu, seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu satu-satunya kumbang ahli panel kita iaitu Cikgu Arif yang merupakan penolong kanan core curriculum. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Cik Abuza kita yang segak bersongkok pada malam ini ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih menjemput saya pada hari ini. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu salamnya daripada ahli panel kita yang ketiga yang merupakan satu-satunya Cikgu Koko yang ada di sekolah. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang keempat iaitu Cikgu Stasia yang merupakan penolong kanan hal ehwal murid. Apa khabar Cikgu? Ya, kabar baik saudara moderator. Terima kasih kerana bertanya dan juga terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pengetahuan pada malam ini. Baiklah, sama-sama Cikgu Stasia. Cantik orangnya, kita boleh lihat dekat sini. Pun nampak senyum untuk berkongsi. Tak sabar untuk berkongsi kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang keempat. Seterusnya, ahli panel kita yang terakhir, iaitu Cikgu Gita yang merupakan guru penolong kanan pendidikan khas. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat? Selamat sejahtera semua. Sihat Abuza, thank you. Terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk forum ni. Thank you. Sama-sama. Saya rendah dirinya menjemput semua ahli panel kita pada hari ini untuk sama-sama kita berbincang dengan kepakaran yang ada, dengan pengalaman yang ada, dengan ilmu yang ada untuk kita sama-sama berkongsi tentang tajuk topik yang kita akan bincang bersama-sama pada hari ini, iaitu tajuk pengurusan kewangan sekolah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ahli panel kita yang pertama iaitu Cikgu Taya yang merupakan guru besar Sekolah Sains Alam Shah untuk berkongsikan tentang peranan sebagai guru besar dalam menguruskan kewangan, bagaimana sumber kewangan dan perbelanjaan kewangan itu disalurkan. Dipersilakan ahli panel kita yang pertama.
Baik, terima kasih saudara moderator Abu Zar. Pertama sekali tanpa melengahkan masa, selaku sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Sains Alam Shah Putrajaya, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada para hadirin terlebih dahulu. Dan secara umumnya kalau kita cakap tentang pengurusan kewangan ini adalah sangat penting di sekolah kerana tanpa peruntukan kewangan tersebut dan yang mencukupi program dan aktiviti, sekolah tidak dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Dan untuk pengetahuan para hadirin, guru besar iaitu saya atau pengetua sekolah-sekolah memainkan peranan yang sangat penting sebagai pegawai kerajaan yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk memastikan bahawa aspek pengurusan kewangan ini di sekolah dijalankan mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui yang surat-surat perkeliling kewangan dan perakaunan sekolah, arahan perbendaharaan dan Akta Pendidikan 1996. Dan walau bagaimanapun, semasa pandemik COVID-19 yang menyebabkan berlakunya PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, yang mendatangkan pelbagai perubahan serta membawa isu-isu dari segi pengurusan kewangan yang akan yang akan dibincangkan sebentar lagi lah. Dan berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang pengurusan kewangan di sekolah dari aspek tugas saya sebagai guru besar sekolah, sumber kewangan yang diterima oleh sekolah dan perbelanjaan kewangan tersebut. Dan pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang peranan saya terlebih dahulu dalam pengurusan kewangan sekolah ini. Pertama sekali, sebagai seorang guru besar, saya adalah tugas saya untuk menyediakan anggaran perbelanjaan sekolah seperti perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Dan ini adalah penting kami mempunyai rekod dan dapat mengurus kewangan dengan efisien. Perbelanjaan semuanya adalah penting untuk sebagai rekod dan panduan pada masa akan datang. Dan kedua adalah mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan per kapita dan lain-lain geran yang dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa. Seperti yang kita ketahui, sekolah menerima pelbagai tuntutan per kapita sebagai PCG iaitu bantuan umum yang diperoleh oleh sekolah dan sebagainya akan dibincang sebentar lagi. Seterusnya, peranan yang seterusnya pula adalah merancang dan menguruskan segala bentuk pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Contohnya semasa PDPR dan semasa keadaan COVID tersebut, guru dan murid memerlukan pelbagai fasiliti dan keperluan bahan pembelajaran yang luar biasa semasa berada di rumah, yang semua prosedur dan tetap prosedur-prosedur ditetapkan perlu diikuti. Dan setiap pembelian barang-barang tersebut perlu dicatat dan direkod bagi rujukan guru besar nanti. Dan ini adalah salah satu peranan guru besar yang perlu dilakukan. Dan yang keempat adalah mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan gaji, allowance dan gaji guru, allowance dan lain-lain kepada kaki tangan guru dan sebagainya. Ini adalah bukan dari segi pengagihan kewangan tetapi untuk membuat rekod dan sebagai rujukan nanti dan apa semualah. Ini adalah sedikit tentang peranan. Seterusnya beralih pula kepada sumber kewangan yang diterima oleh sekolah kerajaan ataupun SK Sains Alam Shah Putrajaya iaitu sekolah saya sendiri. Okay, pertama sekali adalah sumber kewangan dapat daripada mana? Pertama sekali adalah pembiayaan kerajaan. Pembiayaan kerajaan salah satunya yang paling famous ataupun popular adalah yang paling banyak dengar di sekolah. Sekolah menerima bantuan umum seperti PCG yang telah saya nyatakan tadi, iaitu bantuan geran per kapita yang dapat dalam dua bentuk PCG, iaitu PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. Dan kewangan tersebut akan dapat berdasarkan enrolment murid sekolah tersebut.
pada tahun tersebut. Dan kadar bagi setiap mata pelajaran adalah berbeza seperti mana yang dinyatakan dalam Surat Perkeliling Kewangan Bilangan 8 tahun 2012 yang berkuat kuasa dari tahun tersebut. Dan yang keduanya adalah kutipan yuran pelajar iaitu PIBG, yuran PIBG dan juga yuran tahunan yang dikutip oleh pihak sekolah sebelum yang pada awal tahun. Yang ketiga adalah sumbangan dan derma daripada pihak luar iaitu contohnya badan bukan kerajaan, dan akhir sekali adalah pendapatan sekolah iaitu daripada sumber yang dapat daripada hasil aktiviti keusahawan yang dijalankan di sekolah seperti hari kantin, hari keusahawan dengan hasil jualan dan sebagainya. Ini adalah antara sedikit sebanyak tentang sumber kewangan yang kita dapat di sekolah setiap tahun dan digunakan sebagai perbelanjaan sekolah. Dan setiap penerimaan kewangan tersebut haruslah direkod dan dikeluarkan resit secara serta-merta dan direkodkan dalam daftar penerimaan harian. Dan saya sekarang ni berbincang tentang agihan kewangan pula yang sebagai isi yang terakhir itu. Dan setiap bentuk kewangan ini akan mengikut keperluan sekolah tahunan dengan kerjasama penolong kanan, bukan sahaja guru saya sendiri, ada juga kerjasama penolong kanan, guru-guru yang lain, kaki tangan dan sebagainya. Pengurusan kewangan ini berjaya dan sistematik sesebuah sekolah. Seperti mana yang telah dinyatakan di atas, sumber yang sering digunakan iaitu PCG, mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. Ini akan digunakan dengan mendapatkan persetujuan daripada saya selaku guru besar sekolah. Dan untuk pengetahuan, PCG mata pelajaran ini adalah digunakan dalam bahan-bahan mata pelajaran semasa PDP lah. Semua bayaran dan pembelian semua tu adalah tergolong pada PCG mata pelajaran, dan bukan mata pelajaran ini pula seperti pembayaran bil dan membawa aktiviti-aktiviti di luar dan perbelanjaan-perbelanjaan tersebut tergolong di PCG bukan mata pelajaran. Dan setiap tahun kita akan mempunyai aktiviti-aktiviti seperti Hari Kanak-kanak, Perarakan Merdeka, Sudut Bacaan, Library Mini, Hari Sukan dan juga bantuan-bantuan yang disalurkan kepada murid-murid seperti RMT, KUAM kepada golongan B40, zakat dan sebagainya. Dan bukan itu saja, sekolah juga kena keluarkan kewangan bagi menyempurnakan semua fasiliti yang perlu dilakukan di sekolah seperti tandas dan sebagainya. Dan aktiviti-aktiviti yang seperti yang dinyatakan sebentar tadi, serta menguruskan gaji alon guru dan kaki tangan dan lain-lain. Dan ini adalah sedikit sebanyak tentang agihan kewangan kita selaku sebagai guru besar yang boleh saya sampaikan. Bagi melancarkan proses inilah, akhir katalah, melancarkan proses ini, semua pihak haruslah bekerjasama dengan saya dengan mematuhi peruntukan dalam Akta Kewangan dan arahan perbendaharaan di samping peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat-surat perkeliling. Surat-surat perkeliling ni sangat penting. Dengan ini, saya harap dapat membentuk sebuah pengurusan dengan efisien dan berjaya dengan berjaya menghadapi isu-isu yang ditimbul pada masa akan datang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ahli panel kita yang pertama, Cikgu Uthaya, yang merupakan guru besar Sekolah Sains Al-Msyah. Bagi saya, peranan sebagai seorang guru besar ini merupakan peranan yang sangat besarlah tanggungjawabnya, di mana kita telah dengar apa yang Cikgu Uthaya telah kongsikan kepada kita. Bagaimana peranan guru besar ini dia menguruskan kewangan, lepas tu sumber kewangan ni diagihkan. Jadi itu merupakan tanggungjawab dan guru besar merupakan orang yang paling penting dan orang yang membuat keputusan untuk mengagihkan bagaimana sumber kewangan itu diagihkan kepada penolong-penolong kanan, penitia, ketua bidang dan sebagainya.
Jadi saya rasa cukup jelas apa yang telah dibincangkan oleh guru besar berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan lagi dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Cikgu Syafa Atika yang merupakan penolong kanan akademik kurikulum untuk membincangkan tentang isu berkaitan dengan akademik, bagaimana guru-guru menyelesaikan masalah dalam akademik semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis Abu Zar. Okey, kita bercakap tentang pembelajaran dan pengajaran di rumah. PDPR semasa PKP. Okey, kita lihat PDPR ni kita umum anggap, kalau kita cakap pasal PDPR kita akan beranggapan pendidikan secara dalam talian semata-mata, seperti kita gunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, Skype, atau yang paling gemar kita guna ialah WhatsApp lah, yang paling mudah kan, sebab ibu bapa juga kita gunakan WhatsApp semua, jadi mudahlah nak guna. Tapi hakikatnya PDPR juga ini boleh dilaksanakan secara manual ataupun secara luar talian, di mana kita mengedarkan modul terus kepada murid. Ini adalah sangat penting, terutamanya bagi murid-murid ataupun sekolah yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman yang tidak mempunyai akses kepada peranti dan juga jaringan internet yang baiklah. Okey, di sini kita dapat kita sepanjang PDPR berlangsung ni kita dapat lihat bahawa kaedah PDPR secara dalam talian ini dilihat sebagai cara yang sangat mudah dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Namun kaedah seperti offline ataupun luar talian ini juga mampu memastikan murid ataupun pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Tidak kiralah sama ada murid arus perdana ataupun murid MBPK. Okay, saya adalah satu kisah ni, parents dia call saya, dia cakap anaknya tak boleh masuk kelas sebab tak cukup peranti. Dia punya masa jadual waktu tu bercanggah lah dengan abang dia nak SPM. Jadi dia kenalah bagi abang dia SPM dan adiknya tak dapat masuk kelas. Di sini kita dapat lihat bahawa adalah bukan kita kena lihat bahawa masalah peranti ni merupakan satu yang dalam sebab semua murid perlukan pembelajaran yang sama rata. Kalau kita tak masuk, murid tak masuk kelas, maka macam dia ketinggalan lah dalam kelas dan kita tak nak tu berlaku kepada murid tersebut. Jadi saya pun ada membuat pembacaan di mana menurut Khazanah Research Institute dalam laporan kajian ni yang bertajuk COVID-19 and Unequal Learning mendapati bahawa tinjauan terhadap 900,000 orang pelajar oleh KPM, terdapat 37% daripada mereka yang tidak mempunyai alat peranti yang sesuai. Sebagai contoh, alat peranti yang tak sesuai tu maksudnya dia tak cukup gadget, dia macam guru bagi kerja dalam talian tapi dia tak dapat, dia hanya ada phone, dia tak ada laptop. Jadi agak sukar lah dia nak buat kerja yang diberi oleh guru di situ. Jadi kita pihak sekolah dan saya sebagai PK Pentadbiran dan Kurikulum di sekolah telah mengambil isu ini sangat serius dan kami juga telah mengadakan mesyuarat dan mencadangkan kos-kos yang kita dapat sebelum ni kita gunakan untuk cetak dan membuat salinan modul kepada murid-murid. Jadi modul-modul ini diagihkan kepada kita punya kos ni, bajet ni kita agihkan mengikut panitia mata pelajaran masing-masing, mengikut kepentingan mata pelajaran tersebut. Seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik yang memerlukan lebih banyak penulisan. Okay, penggunaan modul ini mengandungi beberapa subjek
kita agihkan dan diambil sendiri oleh ibu bapa di sekolah untuk disiapkan dalam tempoh yang tertentu. Guru yang membuat kelas secara luar talian ini meninggalkan modul di dalam kotak khas yang diletakkan di hadapan pintu sekolah dan minta ibu bapa datang untuk ambilnya. Jadi murid-murid tersebut tak adalah akan ketinggalan semasa kelas. Okay, penggunaan modul ini diberikan sekali dalam seminggu tapi tugasannya adalah untuk tempoh 3 minggu. Dan biasanya ibu bapa akan hantar tugasan-tugasan tersebut mula ke sekolah untuk disemaklah oleh guru. Jadi dari segi bajet tu guru-guru mesti akan keluarkan kos kan. Jadi apabila mereka keluarkan kos, kita minta mereka printkan receipt, printkan bila photostat dia ke kedai, kita minta dia receipt untuk kita buat dokumentasi dan kita agihkan bajet mengikut situlah. Okay, kita ini juga dapat persetujuan daripada guru besar dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan baiklah sepanjang PKP dilaksanakan. Okay, kesimpulannya di sini kita mengambil langkah ini supaya murid-murid tiada yang tercicir kerana semua murid adalah penting dalam menimba ilmu. Okay, itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang kedua iaitu Cikgu Syafa Atika selaku penolong kanan akademik iaitu penolong kanan kurikulum. Jadi apa yang dapat kita rumuskan dekat sini walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, namun kita dapat lihat bagaimana pengurusan guru-guru menyediakan modul dengan isu yang telah ditampilkan tadi iaitu isu tentang masalah murid dalam menghadapi peranti, tiada peranti yang sesuai. Bila mana kita PKP, jadi kita belajar secara online. Jadi murid pun tak ada gadget untuk laksanakan secara atas talian. Jadi inisiatif amalan yang telah dilakukan oleh cikgu oleh sekolah iaitu terutamanya ketua penolong kanan ni lah, penolong kanan akademik telah menggunakan satu inisiatif di mana untuk membuat modul kepada murid-murid dengan menggunakan kos sebagai pengurusan kewangan daripada pihak sekolah. Jadi kita dapat lihat dekat sini walaupun dalam tempoh PKP, dalam tempoh akademik, PDP tetap terus dijalankan. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang kedua. Jadi kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang ketiga iaitu penolong kanan core curriculum Cikgu Muhammad Arif untuk membincangkan tentang isu bagaimana aktiviti core curriculum dilaksanakan secara atas talian walaupun dalam tempoh PKP. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada tuan moderator kita, Cik Abuzar. Okay, hari ini saya sebagai penolong kanan core curriculum SK Sains Alam Shah Putrajaya. Saya akan menjelaskanlah isunya iaitu macam mana aktiviti curriculum dijalankan walaupun semasa pandemik COVID-19 ini. Okay. Sebagai PK curriculum, saya bertanggungjawablah untuk meneruskan aktiviti curriculum secara norma baharu. Ya, selepas kita mendapatlah arahan daripada Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memutuskan untuk menggantung ataupun menangguhkan sementara sektor aktiviti sukan, rekreasi di kawasan yang diistilahkan perintah kawalan pergerakan PKP. Okay. Disebabkan arahan tersebut, kita telah memberikan arahan kepada semua atlet sekolah kita lah untuk menangguhkan latihan dan meneruskan latihan di rumah masing-masing yang dipantau secara atas talian oleh jurulatih pasukan masing-masing. Walaupun situasinya kita dapat lihat semuanya berjalan secara norma baru di rumah, tetapi disebabkan peruntukan yang kita ada setiap tahun untuk menjalankan aktiviti curriculum, kita teruskan juga aktiviti curriculum kita dengan norma baharu yang kita baru-baru ni lah. Yang baru-baru ni kita telah jalankan beberapa program iaitu kita telah merasmikan satu sambutan kemerdekaan peringkat sekolah yang julung kalinya kita rasmikan secara atas talian
yang memperlihatkan pelbagai aktiviti-aktiviti baru yang kita telah jalankan. Okey, daripada aktiviti tersebut untuk bulan kemerdekaan, kita telah menjalankan beberapa aktiviti, iaitu contohnya kita telah menghias sekolah, walaupun sekolah sunyi pada perintah kawalan pergerakan PKP lah, PKP, tetapi kita tak biarkan sekolah kita dalam keadaan sepi ataupun kosong. Kita tetap menghias sekolah kita dengan jalur-jalur gemilang yang untuk meningkatkanlah semangat patriotik kepada guru yang perlu hadir untuk menguruskan aktiviti ataupun terus menguruskan aktiviti kemerdekaan ini. Kita tak naklah nampak suram sekolah kita, tak nampak semangat patriotik tu. Kita tetap menghias sebab kita dah ada peruntukan untuk membeli jalur gemilang baru. Kita tetap menghias sekolah kita. Okey, walaupun tersebut, kita juga menggalakkan ibu bapa dan murid untuk menghiaskan kediaman masing-masing. Tu kita galakkan kepada ibu bapa lah, sebab kita nak mendapatkan semangat patriotik walaupun di rumah kita tetap menggalakkan. Okey, antara aktiviti lah yang kita jalankan iaitu aktiviti pantun, nyanyian, baju kemerdekaan, pertandingan mewarna, melukis yang dijalankan secara atas talian. Semua pelajar hanya akan berada di rumah masing-masing dan melakukan aktiviti-aktiviti tersebutlah yang akan dihantar secara atas talian dan akan disemak juga oleh panel-panel juri kita juga menggunakan kaedah atas talian. Di sini kita perlulah di sini saya berterima kasihlah kepada ibu bapa yang banyak memberi sokongan dan bantuan kepada murid-murid untuk meneruskan pertandingan tersebut kerana memerlukan bantuan ibu bapa lah, penggunaan gadget untuk penghantaran video-video pertandingan. Tu saya memberi kredit kepada sokongan ataupun kesungguhan ibu bapa untuk meneruskan program-program ini. Okey, daripada program-program tersebut, di sini saya menjelaskanlah antara peruntukan yang kita gunakan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti tersebut, iaitu contohnya kita membeli bendera baru lah, sebab setiap tahun kita akan membeli bendera baru sebab kita bila dah setahun digunakan bendera tersebut, dia akan berada dalam keadaan rusuh lah. Kita akan beli bendera baru, ada peruntukan, dan juga kita juga menggunakan peruntukan yang diberikan untuk menyediakan hadiah kepada peserta mengikut pertandingan yang dipertandingkan. Di situ kita menyediakan peruntukan yang secukupnya dan memberikan hadiah yang berpatutan kepada peserta-peserta yang menang lah. Seterusnya, hadiah yang diakhirkan kepada murid, kita menggunakan dua kaedah lah. Sebabkan perintah kawalan pergerakan, kita membuat dua kaedah untuk mengagihkan hadiah tersebut, iaitu yang pertama, murid ataupun ibu bapa murid boleh datang ke pondok pengawal keselamatan sekolah untuk mengambil hadiah tersebut, atau murid boleh menunggu sehingga sekolah dibukalah untuk mengambil hadiah tersebut. Itu antara peruntukan yang digunakan untuk menjalankan aktiviti kurikulum sekolah SK Alam Shah Putrajaya. Okay, akhir kata daripada saya, walaupun kita perlu menghadapi norma baru, tetapi pelbagai kaedah yang kita boleh gunakan untuk meneruskan aktiviti yang kita lakukan seperti dahulu. Akhir kata, teruslah maju sukan untuk negara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cikgu Arif selaku penolong kanan core curriculum. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada ahli panel kita yang ketiga, walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP, sekolah kita pun masih lagi
boleh teruskan dengan aktiviti co-curriculum, dengan aktiviti seperti yang Cikgu Arif kata, iaitu hiasan sekolah, buat aktiviti-aktiviti seperti pantun nyanyian sepanjang Hari Kemerdekaan. Jadi itu merupakan salah satu aktiviti yang kita boleh laksanakan walaupun dalam tempoh PKP. Jadi walaupun dalam tempoh PKP, aktiviti tetap terus dilaksanakan. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan dengan ahli panel kita yang kelima, yang keempat, iaitu Cikgu Stasia yang merupakan penolong kanan hal ehwal murid yang akan membincangkan tentang isu ketidakhadiran murid semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Stasia James selaku penolong kanal hal ehwal murid bagi sekolah ini. Baiklah, sebagai penolong kanal hal ehwal murid, HEM, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan kebajikan murid-murid sentiasa terjamin. Seperti yang kita tahu, sejak negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19, sistem pembelajaran telah berubah kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu sistem PDPR. Dan sistem PDPR ini digunakan pakai oleh sistem persekolahan negara kita dalam usaha untuk membendung penularan pandemik COVID-19. Namun secara tidak langsung ia mencetuskan isu learning burnout ataupun hilang motivasi untuk belajar dan membaca dalam kalangan murid, khususnya murid sekolah rendah. Jadi guru-guru perlu menjalankan kelas secara atas talian iaitu menggunakan medium yang selalu kita gunakan iaitu Google Meet ataupun WhatsApp. Namun demikian, ini menyebabkan sewujud satu isu tentang ketidakhadiran murid untuk mengikuti kelas secara atas talian kerana tidak mempunyai kemudahan ataupun tidak mempunyai kemudahan yang sesuai untuk mengikuti kelas. Baiklah, dalam isu pada hari ini, elemen yang akan saya fokuskan adalah isu yang berlaku dalam kalangan murid dan juga bagaimana ia dapat diselesaikan melalui pengurusan kewangan yang dirancang oleh pihak sekolah dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, yang pertama, wujud jurang digital dalam kalangan murid luar bandar untuk mengikuti kelas. Kerana seperti yang kita tahu, murid yang berada di luar bandar ini tinggal di kawasan yang jauh daripada kawasan yang mempunyai capaian internet yang stabil. Jadi ini menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti kelas secara berkesan dan juga menyebabkan mereka mungkin ketinggalan pelajaran jika tidak dapat mengikuti kelas secara atas talian. Yang kedua adalah murid tidak mempunyai peranti yang sesuai untuk mengikuti kelas kerana mereka perlu berkongsi peranti tersebut bersama adik-beradik mereka ataupun kebergantungan terhadap ibu bapa. Tidak peliklah sebab sungguh pun begitu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri mendapati bahawa sebanyak 40% murid di Malaysia kekurangan peralatan untuk belajar. Jadi penyelidikan ini telah melibatkan lebih daripada 670,000 ibu bapa dan hampir 1 juta murid mendapati bahawa pemilikan perkakasan ataupun peranti untuk belajar dari rumah adalah sangat terhad. Jadi ini menunjukkan ianya menjadi satu halangan untuk murid mengikuti kelas secara atas talian. Jadi itulah yang menyumbang kepada isu ketidakhadiran murid ini dalam mengikuti kelas. Baiklah, yang ketiga, capaian internet tidak stabil. Seperti yang kita tahu, capaian internet yang tidak stabil ini adalah satu benda yang subjektif di mana sesuatu yang kita tidak boleh kontrol. Jadi benda ini apabila yang berlaku, murid tidak dapat mengikuti sebab capaian internet yang tidak stabil. Mungkin sebab mereka tinggal di kawasan yang jauh daripada bandar ataupun kawasan yang sangat tiada liputan internet. Jadi apabila benda ini berlaku, mereka juga mungkin ketinggalan maklumat, mereka tidak dapat mencari maklumat atau mereka tiada alternatif lain untuk belajar sebab selain daripada internet, waktu tu pergi sekolah tidak dapat. Jadi itulah yang menyebabkan mereka tidak dapat menyertai pembelajaran. Dan yang keempat, di mana guru dan murid perlu menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran baru iaitu yang lebih bertumpu kepada digital. Seperti yang kita tahu, pembelajaran kini dan dulu sangat berbeza di mana sekarang ni guru-guru ataupun murid dia lebih kepada pembelajaran yang menggunakan alat-alat teknologi. Contohnya PowerPoint, contohnya permainan-permainan elektronik. Jadi apabila
kita berpindah kepada pembelajaran rumah baru. Itu semua berada di rumah dan pembelajaran semua menggunakan kaedah atas talian. Jadi guru-guru mungkin yang telah biasa dengan cara tradisional itu chalk and talk dan ataupun biasa dengan kaedah simulasi secara face to face, mereka tidak dapat menyesuaikan diri. Mereka rasa macam pelik untuk mengajar atas talian ataupun mereka kurang mahir dalam ilmu-ilmu ICT. Jadi inilah yang menyebabkan guru-guru ataupun murid tidak dapat menikmati pembelajaran yang berkesan. Jadi ini akan mempengaruhilah pembelajaran murid-murid dan juga guru pun akan terkesan juga. Jadi dari segi aspek kewangan, bagaimana ianya menyelesaikan masalah ataupun isu yang saya huraikan sebentar tadi? Baiklah, yang pertama, penyerahan bahan pembelajaran mingguan kepada murid di luar bandar. Ini adalah, kalau boleh kita katakan, ini adalah satu alternatif utama lah. Walaupun dia sudah diterangkan tadi oleh Cikgu Syafa, serba sedikit tadi berkait rapatlah di mana penyerahan ataupun penyediaan modul ini untuk murid-murid, lebih-lebih lagi yang berada di kawasan luar bandar sebab mereka tidak dapat belajar kan menggunakan kaedah internet. Jadi apa yang kita boleh buat? Cikgu-cikgu menyediakan modul pembelajaran untuk murid secara mingguan di mana mereka perlu menghantar dan mengambil semula modul yang baru di sekolah. Itu pun berdasarkan makluman yang diberi sama ada 1 minggu kah, 2 minggu kah, bergantung kepada tempoh yang diberikan dan juga bergantung kepada tempoh yang ditetapkanlah oleh pihak sekolah sama ada mereka boleh datang secara bergilir-gilir kah, macam tu. Dan walaupun penyediaan modul ini dilihat satu apa kita bilang satu alternatif yang mudah, tapi sebenarnya dia juga memberi kesan sebab untuk penyediaan modul ni juga perlu menggunakan kos. Jadi kos apa yang terlibat? Of course lah kan penggunaan kertas, penggunaan mesin-mesin fotoset untuk membeli ink dan semua tu. Jadi semua ini berkait rapat dengan macam mana sekolah memperuntukkan kewangan tersebut untuk menyediakan kemudahan iaitu modul kepada murid. Okay. Baiklah, saya juga ada bermesyuarat atau berbincanglah dengan guru-guru daripada sekolah lain. Mereka mengatakan bahawa kos menyediakan modul virtual juga agak tinggi. Tapi itu sahaja kaedah yang sesuai dilaksanakan ketika PKP. Berikutan liputan telekomunikasi yang kurang memuaskan selain daripada kekayaan ibu bapa yang kurang dapat menyediakan peranti untuk anak-anak mereka. Sebab kalau kita tahu pun PKP ini memberi kesan kan kepada semua, bukan sahaja kepada orang-orang yang tidak bekerja, tapi orang yang bekerja pun terkesan di mana mereka merasakan kos hidup yang semakin tinggi untuk menampung kehidupan. Jadi, berdasarkan kajian yang dibuatlah, 80% kadar pengajaran pembelajaran dilaksanakan menggunakan modul bertulis yang disediakan guru seminggu sekali. Serba sedikit dapat membantulah murid untuk belajar. Jadi, pihak sekolah pun macam kami sendiri pun ada juga berbincang untuk mengenal pasti dan juga memastikan kos yang diperuntukkan itu cukup untuk menjamin kebajikan murid. Dan yang kedua, sebaran secara luas menggunakan platform komunikasi untuk menyebarkan maklumat sekolah. Ini pun sebab kalau kita tahu kita pun tidak dapat menyediakan peranti kan untuk murid-murid sebab peruntukan kewangan itu pun terhad. Jadi sebaran secara luas ini adalah menggunakan platform-platform lah komunikasi seperti contohnya WhatsApp, Telegram, apa-apa yang boleh menghubungkan kita. Okay, sebagai contoh, mungkin seorang murid ini dia berada di jauh di pedalaman. Jadi dia tidak dapatlah dia mempunyai macam liputan internet yang terhad lah. Jadi untuk dia mendapatkan maklumat itu dia perlu berkomunikasilah dengan seseorang mungkin yang terdekat dengan dia yang boleh untuk dia mendapatkan maklumat tentang pembelajaran di sekolah ataupun tentang apa-apa maklumat penting yang perlu diketahui. Jadi itu serba sedikitlah penerangan daripada saya berdasarkan isu dan juga amalan yang dilaksanakan dalam menguruskan kewangan untuk mengatasi isu-isu ketidakhadiran murid semasa PKP kerana kelas dijalankan secara atas talian. Yang mungkin sedikit sama dengan penerangan Cikgu Syafa tadi sebab sebenarnya kami memang lebih berbincang kepada untuk membantu murid itu dalam pembelajaran dia sepanjang PKP itu sebab kita pun tidak boleh bergerak ke sini ke sana. Jadi itu adalah satu alternatif utama untuk membantu murid dan juga ibu bapa lah
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga ahli panel kita yang keempat yang saya rasa cukup jelas bagaimana pihak pentadbiran hal ehwal murid walaupun dalam isu ketidakhadiran murid tidak dapat hadir ke sekolah, tapi kita sebagai pihak pentadbiran masih lagi mengambil berat tentang PDP mereka. Mereka juga harus mengikuti pelajaran sama dengan murid-murid yang lain. Jadi saya rasa sangat jelas perkongsian bagaimana amalan yang telah dilaksanakan walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jadi kita akan teruskan lagi dengan ahli panel kita yang terakhir, iaitu Cikgu Gita yang merupakan penolong kanan pendidikan khas SK Sains Alam Shah yang akan membincangkan tentang isu kewangan dalam pendidikan khas semasa tempoh PKP. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Encik Abuza. Saya Gita, anak perempuan Periasami selaku penolong kanan pendidikan khas di SK Sains Alam Shah. Dan hari ini saya ingin membincangkan tentang isu-isu kewangan yang berlaku di pendidikan khas pada zaman PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Okay, seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2020, dunia telah dilanda pandemik COVID-19 yang telah melumpuhkan hampir semua industri ekonomi. Dan sektor pendidikan juga tidak terlepas daripada terkena tempias krisis tersebut. Oleh kerana ini, pengurusan kewangan dalam tempoh PKP ini menjadi satu tugas yang kompleks, terutamanya ketika negara mengalami sedikit kemerosotan ekonomi. Okey, seperti yang dikata oleh Cik Utaya tadi, terdapat beberapa bantuan kewangan bagi program pendidikan khas iaitu bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi bimbingan dan kaunseling yang digunakan untuk pembelian inventory dan kemudahan bagi tujuan bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, kita juga dapat bantuan per kapita bukan mata pelajaran bagi sekolah dan asrama yang digunakan untuk perbelanjaan selain daripada mata pelajaran dan juga bantuan-bantuan yang lain. Okey, dengan bermulanya PKP ini, pejabat sekolah ditutup dan semua urusan perakaunan sekolah seperti terimaan, pembayaran buku tunai, panja wang runcit iaitu PWR dan lain-lain tertangguh terutama ketika PKP. Seperti aliran perdana juga, PPKI ini menghadapi pelbagai isu dalam pengurusan kewangan semasa PKP. Okay, sekarang saya nak jelaskan tentang isu-isu yang kami hadapi dalam program pendidikan khas integrasi. Okay, yang pertama ialah isu gadget. Okay, isu gadget bagi murid berkeperluan pendidikan khas untuk mengikuti kelas secara atas talian. Okay, seperti murid aliran perdana, murid berkeperluan khas juga turut mengikut kelas secara atas talian. Dan kebanyakan murid berkeperluan pendidikan khas ni tidak mempunyai gadget untuk mengikuti kelas secara online. Oleh itu, kami terpaksa buat kelas secara offline iaitu kami menyediakan modul latihan kepada murid-murid tersebut. Okay, di sini guru tidak mendapat peruntukan dari sekolah kerana guru mengeluarkan duit sendiri untuk menyediakan model dan tidak dapat menuntut wang daripada peruntukan yang diberi. So ini merupakan satu isu yang kami hadapi dalam program pendidikan khas. Dan seterusnya adalah isu yang kedua iaitu semasa PKP, murid berkeperluan pendidikan khas tidak dapat bantuan semasa PKP terutamanya untuk mengikuti pelajaran. Okay, sebagai contoh, kebanyakan murid yang mempunyai masalah penglihatan di sekolah kami, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online kerana mereka tidak mempunyai prasarana yang lengkap di rumah mereka. Contohnya yang buku braille dan sebagainya. Dan mereka sekolah pun tidak dapat belanja wang yang sangat kos yang tinggi bagi melengkapkan prasarana tersebut kerana harga yang banyak. So oleh itu pun merupakan satu isu yang kami menghadapi dalam pendidikan khas. Okey, seterusnya isu yang ketiga adalah semasa PKP, PPKI ini tidak dapat melaksanakan sebarang program akibat beberapa kekangan seperti sebab tiada murid datang ke sekolah, so program pendidikan khas pun kami tidak dapat melaksanakan sebarang aktiviti. Oleh itu, kami
duit yang diperuntukkan untuk program itu kami tidak dapat digunakan. So ini pun merupakan satu isu sebab dia akan menjejaskan kita punya peruntukan kewangan. Okay, sememangnya cabaran yang dihadapi dalam pengurusan kewangan sekolah akibat daripada pandemik COVID-19 ni haruslah ditangani dengan bijak dan efisien. So kita sebagai pihak sekolah perlu melaksanakan pelbagai inisiatif dan kaedah yang boleh digunakan pakai untuk memastikan kewangan sekolah diurus dengan baik, berkesan dan penuh integriti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Gita selaku guru penolong kanan pendidikan khas SK Sains Alam Shah. Jadi kita boleh lihat di mana ada isu-isu yang berlaku dalam bidang pendidikan khas itu sendiri, bagaimana cikgu di sekolah ini menguruskan kewangannya walaupun dalam tempoh PKP. Jadi selesai sahaja perbincangan kita dengan ahli panel yang kelima tadi, maka berakhirlah forum pengurusan kewangan sekolah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kita pada hari ini. Sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.